Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 95 hingga ayat 96 daripada surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Ayat 95. Orang-orang yang duduk dari kalangan orang yang beriman, yang tidak berhalangan, tidaklah sama dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri-diri mereka. Allah telah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dan diri mereka itu daripada orang-orang yang duduk satu darjat. Tetapi untuk tiap-tiap satu dari kedua-duanya telah jadikan Allah kebaikan, dan Allah telah melebihkan orang-orang mujahidin daripada orang yang duduk dengan ganjaran yang besar. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Ayat 96, yaitu beberapa darajat daripadanya dan ampunan dan rahmat, dan adalah Allah itu pengampun lagi penyayang. Tingkat martabat kerana perjuangan. Arti jihad ialah kerja keras, bersungguh-sungguh ataupun berjuang. Agama tidaklah akan tegak kalau tidak ada semangat berjuang. Kadang-kadang arti jihad dikhususkan kepada menghadapi peperangan. Setelah berhijrah ke Madinah, datanglah perintah jihad yang telah berkhusus artinya kepada berperang. Tetapi di zaman Rasulullah SAW, perintah berperang barulah umum saja kepada barang siapa yang ada kesanggupan berkorban dengan mengorbankan harta, dan dituruti juga dengan mengorbankan jiwa. Kerap kali terjadi kepada seluruh mujahidin yang akan pergi berperang itu diminta terlebih dahulu mengeluarkan pengorbanan harta untuk belanja perang. Bahkan alat senjata yang dibawa pergi berperang hendaklah diusahakan sendiri. Ulama-ulama ahli fiqh menetapkan hukum bahawasanya pergi berjihad ke medan perang setelah nafiri panggilan perang berbunyi adalah fardu kifayah hukumnya. Artinya telah terlepas kewajipan itu dari
dari pundak semua umat apabila telah ada yang menyanggupinya. Tetapi apabila musuh masuk ke dalam negeri, jihad menjadi fardu ain. Artinya semua orang dengan sendirinya menjadi mujahid, menjadi tentera, memanggul senjata. Pada masa itu, tentera belum diatur sebagai sekarang, yang dinamai pertahanan wajib. Oleh sebab itu, sebelum ayat yang kita tafsirkan ini turun, kalau ada orang yang tidak pergi, padahal dia tidak ada halangan, mendapat sahaja celaan batin dan dari masyarakat zaman Rasul, tetapi belum ada teguran. Oleh kerana sebelum ada teguran, maka orang yang pemalas pun bisa mencari atau mengemukakan berbagai dalil mengapa dia tidak berkorban harta benda dan jiwa. Maka datanglah ayat ini. Orang-orang yang duduk dari kalangan orang-orang yang beriman yang tidak berhalangan tidaklah sama dengan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri-diri mereka. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari, ayat ini turun seketika akan terjadi peperangan Badar. Kita dapat memahami apabila kita tinjau riwayat peperangan Badar, mengapa ayat ini turun. Rasulullah sendiri pada mulanya berat sangkaan beliau bahawasanya seluruh Muhajirin akan sudi turut berperang ke Badar menghadapi musyrikin yang telah mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Tetapi kaum Ansor belum dapat dipastikan oleh Rasulullah SAW apakah mereka akan turut berperang atau tidak. Sebab dalam perjanjian semula dalam Bai'atul Aqabah tidak tersebut bahawa orang Madinah pun, iaitu Ansar, akan suka pula turut dalam peperangan itu. Kalau akan pergi mengeluarkan orang Quraisy jauh keluar kota, kalau akan pergi mengeluari orang Quraisy jauh keluar kota Madinah. Tetapi dalam pertemuan bersama, pimpinan-pimpinan telah menegaskan walaupun memerangi lautan, mereka pun akan sudi pergi menurut Rasul, dan mereka tidak akan membiarkan beliau sendirian sebagaimana Bani Israel pernah mengatakan kepada Nabi Musa, "Pergilah engkau bersama Tuhan engkau dan biarkanlah kami duduk di sini." Maka ayat ini telah menunjukkan bahawa apabila seruan perang telah datang, hendaklah sekalian mukminin sebagai akibat yang wajar dari iman bersedia berjuang dengan harta benda dan dengan nyawa sekalipun. Barang siapa yang turut pergi berjuang, maka darjatnya akan lebih tinggi daripada yang tidak pergi. Ayat ini berkesan amat di dalam hati seluruh mukminin, seluruh mukmin di zaman itu, laki-laki dan perempuan. Bahkan kanak-kanak pun bersedia untuk berperang sampai mereka disuruh bergumul oleh Nabi, diuji mana yang lebih kuat untuk dibawa dan yang belum kuat disuruh sabar untuk dibawa di lain waktu. Menurut sebuah hadis Bukhari pula, seketika ayat ini turun, seorang muhajirin yang buta, iaitu Ibnu Ummi Maktum, mengatakan di hadapan Nabi bahawa dia pun ingin ikut serta pergi berjihad sebab dia ingin mendapat darjat kelebihan sebagai mujahid daripada hanya duduk saja di rumah. Tetapi kata riwayat itu, Rasulullah SAW telah menjelaskan suku ayat tadi, iaitu yang tidak berhalangan. Oleh sebab itu, maka orang buta, orang pincang ataupun orang sakit adalah berhalangan, tidaklah kena dalam ayat ini. Meskipun mereka tidak pergi berjihad, tidaklah rendah darjat mereka sebagai darjat orang yang tinggal duduk saja. Maka datanglah sambungan ayat. Allah
telah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda mereka dan diri-diri mereka itu daripada orang-orang yang duduk satu darjat. Ayat ini telah menjelaskan walau bagaimana, namun orang yang pergi berperang, berkorban dengan dengan harta benda dan menyediakan diri sendiri buat mati lantaran menegakkan agama Allah ini pasti lebih tinggi darjatnya daripada orang yang hanya duduk saja, walaupun yang duduk itu mengaku beriman juga. Tetapi untuk tiap-tiap satu dari keduanya, iaitu yang turut pergi berperang dan yang duduk saja di rumah, telah dijanjikan Allah kebaikan. Tegasnya yang berjihad dan yang duduk saja sama-sama mendapat pahala juga dari Tuhan. Tetapi sudah terang bahawa darjat pahala yang diterima oleh orang yang pergi berjihad itu tentu lebih tinggi. Dapatlah difahami bahawa orang yang duduk tidak pergi berjihad itu tentu ada halangan lain yang tidak memungkinkannya turut pergi. Tetapi sungguh pun dia tidak turut pergi, dia tetap beriman juga. Bahkan ada yang tetap hendak pergi. Tetapi apa yang boleh buat? Ada sesuatu hal yang menghalangi. Misalnya, seorang yang tengah memelihara ayah atau anaknya yang sedang sakit keras. Ketika Rasulullah SAW memimpin perang Tabuk, di tengah jalan beliau berkata bahawa di Madinah masih tinggal beberapa kaum yang bukit mana pun yang kamu daki, lembah mana pun yang kamu lalui, namun mereka ada bersama kamu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, bagaimana demikian, ya Rasulullah? Padahal mereka tinggal di Madinah. Beliau menjawab, mereka ingin pergi tetapi ada halangan yang menghambat. Malahan ada yang telah siap dengan segala senjata dan perbekalan, tetapi terpaksa disuruh pulang dan mereka menangis ketika disuruh pulang sebab kenderaan tidak cukup buat membawa mereka. Satu unta hanya memuat 2 orang, paling banyak 3. Dalam hal ini disebutkan bahawasanya berjihad itu adalah dengan 2 cara. Pertama dengan harta, kedua dengan diri sendiri, iaitu turut pergi dan sedia mati syahid fi sabilillah. Maka datanglah janji ketegasan dari Allah sekali lagi bahawa walaupun yang pergi dan yang tidak pergi sama juga mendapat pahala kerana sama beriman, namun yang pergi berjihad mendapat darjat yang istimewa juga. Dan Allah telah melebihkan orang-orang mujahidin daripada orang-orang yang duduk dengan ganjaran yang besar. Hujung ayat 95. Oleh sebab itu, kalau tidak ada halangan yang besar, lebih baiklah pergi. Apalah artinya iman kalau tidak ada kesanggupan berjihad? Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada tersebut bahawasanya dalam syurga itu ada 100 darjat iaitu tingkatan yang telah disediakan Tuhan untuk orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Jarak di antara satu tingkat dengan yang lain sejauh jarak langit dan bumi. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh An-Nasa'i daripada Abdullah bin Mas'ud, satu panah yang dipanahkan kepada musuh telah dapat mencapai 1 darjat. Apakah lagi apabila segenap tenaga telah dicurahkan, pedang telah dihunus, tombak telah diangkat, kuda sudah diserbukan, esa hilang, 2 terbilang. Oleh sebab itu, datanglah ayat selanjutnya menjelaskan lagi apakah ganjaran yang besar itu, iaitu beberapa darjat daripadanya, iaitu menurut darjat dan tingkat-tingkat iman ketika berjuang, diikuti oleh tenaga yang dicurahkan, dan ampunan segala dosa diampuni oleh Allah kerana perjuangan itu nyata tumbuh dari iman. Yang kecil-kecil telah diberi ampun dengan sendirinya sebab si hamba telah sanggup memberikan pengorbanan yang besar, iaitu harta dan jiwanya, dan rahmat, iaitu kasih dan sayang Tuhan, dan nikmat kurnia yang tiada
terpemanai. Kalau umur panjang, tidak tewas dalam peperangan dan beroleh kemenangan, tercapailah mati yang semulia-mulianya, iaitu mati syahid. Kerana sudah nyatalah dalam edaran hidup manusia bahawasanya nilai kehidupan yang telah ditempuh selalu ditentukan oleh sifat kematian, dan adalah Allah itu pengampun bagi kelalaian dan keteledoran, dan lagi penyayang. Bila Allah menunjukkan kedua asmanya yang tinggi ini, iaitu Ghafur dan Rahim, maksudnya ialah guna menguatkan janjinya bahawa bagi mujahidin dia akan melimpahkan ampunan dan rahmat. Dalam perang Uhud ada diriwayatkan bahawa seorang pemuda melalui malam pertama perkahwinan, pagi-pagi sebelum dia mandi janabah, terdengar olehnya di halaman tentera Islam telah berangkat. Lalu dilekatkan celananya, disandangnya alat senjata dan dikejarkannya angkatan perang itu. Lalu pergi bersama-sama berjuang dan dia mati syahid dalam perjuangan itu. Di waktu itu Tuhan tidak menyuruh periksa lagi mengapa dia belum mandi janabah. Dosanya telah diampuni. Dalam peperangan penaklukan benteng Yahudi di Khaybar, seorang budak hitam pengembala telah masuk Islam pagi-pagi dan turut berjuang tengah hari. Sebelum dia sempat mengerjakan sembahyang zuhur, dia telah mencapai syahidnya. Tidak sempat mengerjakan sembahyang zuhur. Hal kecil-kecil telah habis apabila orang telah membuktikan imannya dengan kesanggupan jihadnya. Apatah lagi kalau nyawa telah dia berikan. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawasanya segala dosa di antara seorang hamba dengan Tuhannya telah diampuni Tuhan apabila hamba itu telah syahid pada jalan Allah, kecuali hanya hutangnya kepada manusia yang tidak dibereskan oleh Tuhan. Sebab itu adalah sangkut pautnya dengan manusia. Maka seorang yang beriman, apabila dibacakan ayat itu, diketahuinya bahawa Tuhan pengampun dan penyayang, telah memberi ampun dan kasih sayang pula kepada orang itu. Mengapa pula dia akan keberatan meniru sifat Tuhan yang memberi ampun dan menyayangi, memberi maaf dan melepaskan dari hutang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim.